家人们平安。Salam semuanya. 感谢主，今天是神所命定的日子，阿门吗？ Hari ini adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan. 阿门。 Amin. 哈利路亚！我们要欢喜快乐。 Kita mau bersuka cita. 特别今天是母亲节， Khususnya di hari ini adalah Hari Ibu. 我要祝福每一个妈妈们， Kami mau memberkati setiap para ibu, mama. 母亲节快乐！ Selamat Hari Ibu. 你们辛苦啦， Sudah berusaha keras ya. 真的，你们辛苦啦。 Sudah sangat bekerja keras. 感谢主， Terima kasih. 我相信 Tuhan, 每一 saya 个 percaya 孩子们 setiap anak-anakmu 更幸福，有这样的妈妈， sangat diberkati memiliki mama seperti Anda, seperti kita. 爱我们的主耶稣的妈妈， Mama yang begitu mengasihi Tuhan Yesus. 敬畏耶和华的妈妈。 Mama yang takut akan Tuhan. 哈利路亚，阿门， Haleluya, amin. 阿门，感谢主。 Puji Tuhan. 我相信不单单是女生成为我们的妈妈，是吗？ Saya percaya bukan hanya wanita yang menjadi mama. 因为每一个人，男生也好，已经好像我们的母亲也是妈妈呀。 Tapi Betul. para pria pun juga bisa mempunyai fungsi sebagai seorang mama, benar nggak? 像我们的牧师罗牧 Seperti 师， gembala kita 每一次都教训我们， yang setiap hari mengajar kita, 爱我们， mengasihi kita, 也是不离不弃的爱哦。 mengasihi setiap saat. 我们跌倒，他说：“哎，站起来，一起 Kalau 走。” kita jatuh disuruh bangun, ayo sama-sama jalan. 感谢主， Puji Tuhan. 感谢主，我们在一个教会，是好像家庭的教会， Puji Tuhan kita ada di dalam sebuah gereja yang seperti sebuah keluarga. 有妈妈，很多的妈妈。 Banyak sekali mama di dalam gereja. 我要跟你说，我最幸福的哟， Saya kasih tahu kami yang paling bersuka cita. 因为 Berkati. 我没有父母了，但是我在教会找了很多的父母。 Karena Cikero udah nggak memiliki orang tua, jadi malah dapat banyak sekali orang tua. 感谢主，所以我说我 Puji 是最 Tuhan. 幸福的。 Puji Tuhan bahwa Cikero yang paling diberkati. 哈利路亚！ Haleluya. 感谢主，我们这样子是不单单为了我们自己， Saya percaya kita seperti ini bukan hanya untuk kita sendiri. 我们要活出神的爱，阿门， Kita mau menghidupi kasih 阿门， Tuhan. 我们要活出神的爱 Kita 呀， mau menghidupi kasih 因为 Tuhan. 神先爱了我 Karena 们， Tuhan sudah mengasihi kita duluan. 我们也要彼此相爱。 Oleh karena itu kita juga saling 哈利 mengasihi. 路亚！ Haleluya 给我们的主热烈的掌声。 Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. 有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。有一份爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。阿门。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。阿门。因
你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。跟你的家人说，耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱。活出爱。耶稣，帮助我们能够活出爱。耶稣，耶稣的爱激励我，更爱耶稣。让我们充满耶稣的爱，让我们能够像耶稣，越来越像耶稣，越来越像耶稣。主啊，主啊，我们需要更多你的爱。 Kami butuh kasih-Mu lebih lagi. 我们要继续来赞美你。 Kami mau terus menyembah-Mu. 主啊， Tuhan, 主啊，我们在这里， Tuhan kami di sini. 我们在这里， Kami di sini. 我们爱你，耶稣， Kami mengasihi Kau Yesus. 我们爱你，来跟主说你爱他。 Mari pada Tuhan Kau mengasihi Dia. 说我们爱你， Kami mengasihi. 告诉我如何来爱你更多。 Beritahu kami Tuhan bagaimana kami bisa kasih Kau lebih lagi. 主啊， Tuhan, 我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他，我们要赞美你。我要赞美耶
心啊，你要赞美他。我的心啊，我的心啊，你要赞美他。我的心啊，你要赞美他。我的心啊，你要赞美他。哈利路亚！我们要赞美你。一起来唱，扬声歌唱，来欢呼我们的神。Yes， 我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。一起来唱，我要赞美，我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要称颂我的神。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要称颂我的神。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美，我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要称颂我的神。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要称颂我的神。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要称颂我的神。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要称颂我的神，要称颂我的神，要称颂我的神。Yes， 赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚。赞美关于荣耀的君王，因你配得称颂与敬拜。我们高声欢呼，高举主的生命，哈利路亚！赞美主，赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！宣告第3波五旬节，请 kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga, silakan. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.亲爱的家人们，大家平安。以下我们要听这个礼拜花语堂的报告。每星期六下午5点钟，花语堂有祷告会，透过 Zoom 的祷告会，账号是87047087628，邀请每一位家人们一起来参加，一起来祷告，敬拜我们的神。每星期四晚上，我们花语堂有很多的小组的聚会，有恩典小组、永恒的爱小组、成长小组、星期发光小组，每星期五晚上还有青少年的小组。还没有参加小组的，可以快找3弟姐妹来报名。手机号码是089608369134，要记得参加哦。每星期三晚上7点半，我们花语堂还有一个生命建造营的课程，也是透过 Zoom， 账号是881487904888，邀请大家共同来参加来学习。我们花语堂每一天有导读的活动，就是每一天透过 WhatsApp 一起来读神的话，用神的话来祷告。想要参加导读的，可以找建立姐妹来报名。手机号码是0815878591。花语堂所有的线上的聚会，还有礼拜3的课程，都有播放到 YouTube 的网站上，账号是 GBI Mandarin Rayon 1C。花语堂的奉献有2个方式，第一，可以转账到 BCA 的银行，账号是26702111501，账户的名字是3D Christiani， 也可以透过 offer 来奉献，手机号码是089608369134。我们花语堂每一天有一起来导读的经文，两章的经文，每日的读经，我们都会通知在群里。这个星期的读经进度，请关注教会会友群。以下我们的领圣餐，请大家预备好饼和杯，愿神祝福大家。哈利路亚！呀，今天我们知道了是母亲节，所以有几个我们的弟兄姐妹要表达他们的爱对他的妈妈，所以现在我们预备要看
一个视频，让我们可以觉得被怎么说被感动。好，OK， 我们来看，请。Shalom semuanya, selamat Hari Ibu untuk semua ibu yang ada di sini. Dan selamat Hari Ibu untuk mamaku. Terima kasih sudah melahirkan aku, menjaga aku, merawat aku. Dari aku masih belum bisa berjalan sampai aku bisa berjalan. Semua yang mama ajarkan ke aku itu semua berarti untuk aku. Maafkan aku jika aku ada salah dalam perkataan aku yang seringkali menyakiti mama. Terima kasih untuk mama yang selalu ada untuk aku di saat aku membutuhkan mama. I love you, Mom. Mama, terima kasih buat usaha mama, kasih mama, didikan mama, doa-doa mama. Tuhan berkati kesehatannya, disayang papa, anak, dan keluarga, rezekinya lancar, dan Tuhan memakai kehidupan mama untuk menjadi berkat. Mama, terima kasih atas segala pengorbanan dan kesabarannya. Terima kasih Mama berjuang selama ini. Semakin hari, Mama semakin sehat, baik jasmani dan rohaninya. Semakin dekat sama Tuhan dan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. God bless you, Mama. Mama, ini dari anak Mama yang tercinta, ini dari anakmu Samuel. Mama, terima kasih sudah mengandung saya 9 bulan. Mama juga terima kasih karena Mama sudah melahirkan saya. Mama juga terima kasih karena Mama sudah Mama memberi saya susu hingga saya besar. Mama juga terima kasih karena Mama telah bangun tengah malam. Saat saya menangis, Mama memberi saya susu hingga saya tertidur dan tidak menangis lagi. Mama juga terima kasih karena Mama sudah mengajari saya cara menulis dan cara membaca. Mama juga terima kasih karena Mama sudah memasak untuk saya hingga saya kuat dan besar. Mama juga terima kasih karena Mama sudah membuat saya antar pergi ke sekolah dan pulang ke sekolah tanpa merasa lelah satupun. Mama, terima kasihlah. Sekarang saya berumur 12 tahun karena Anda. Semoga kamu diberkati. Sekian dari anakmu, Samuel. Halo Mama, jadi dari video singkat ini, Angel mau berterima kasih kepada Mama karena telah menjadi sosok idola Angel selama 16 tahun ini, dan Mama telah menjadi wanita yang hebat dan tangguh. Kasih sayangnya tiada batas dan tiada kata terima kasih yang bisa Anya ucapkan untuk menggambarkan semua jasa-jasa Mama selama ini. Kita mungkin memang udah jarang ketemu karena Angel juga udah mulai menginjak usia dewasa dan sudah duduk di bangku SMA, sehingga banyak pro kontra pendapat kita selama ini. Tapi untuk Mama tahu, Anya sayang Mama selamanya. Selamat Hari Ibu. Hello， 大家好，我是金钟，我是义勇。我想要在这特别的日子，祝福印尼伯特利华语堂母亲节快乐，愿有从神而来的智慧，还有新的恩宠，在你们每一个人的当中。最亲爱的妈咪，母亲节快乐！祝你越来越年轻，天天都开心，满有从神而来的平安和喜乐。母亲节快乐哦，爱你哦！阿姨，母亲节快乐！祝你天天开心，天天年轻，越来越漂亮。妈咪，母亲节快乐！你的花园昌盛，希望母亲节要开心哦。花园越来越漂亮，会有更多生物哦，更多生物。1、2、3，赶快回来哦，我们想你。开心。亲爱的妈妈，谢谢你为我们所做的一切，愿上帝保护你，身体健康、长寿和幸福。我们爱你。
家人们平安，母亲节快乐！也趁这个机会，我也要对我的舅妈说：“舅妈，母亲节快乐！谢谢你成为了我的母亲。当我妈妈走了之后，你就是我的母亲。谢谢你爱我们兄弟姐妹，谢谢你成为我们的母亲。我爱你，母亲节快乐！也在这里，我要祝福你，让神天天来充满你，充满喜乐，充满神的爱，充满平安，身体健康健壮，越来越爱耶稣，越来越认识耶稣。感谢主，谢谢你，我爱你，我爱你。母亲节快乐！妈妈，您辛苦了。妈妈，辛苦了，谢谢你把我带到这个世界，教我走路，还教我学说话。世上只有妈妈好。有妈的孩子像歌宝，投进妈妈的怀抱里，幸福享不了。世上只有妈妈好，有妈的孩子像歌宝。世上只有妈妈好，没妈的孩子像根草，离开妈妈的怀抱，幸福哪里找？世上只有妈妈好，有妈的孩子像歌宝，投进妈妈的怀抱，幸福享不了。世上只有妈妈好，没妈的孩子像根草，离开妈妈的怀抱，幸福哪里找？幸福哪里找？耶稣，我们感谢你。Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. 我们谢谢你，让我们在世上有一个妈妈。Kami bersyukur padamu membuat kami punya ibu di dunia ini. 我们也谢谢你，让我们成为别人的妈妈。Kami bersyukur juga Engkau buat kami menjadi ibu bagi orang lain. 是你看中我们，把这么重要的使命、这么样的托付交托给我们。Engkau begitu menghargai kami sehingga Engkau memberikan tugas yang begitu mulia kepada kami. 主啊，不只是今天，真的求你将你自己的爱、你的灵更多的浇灌在我们的身上。
Tuhan, bukan hanya di hari ini, tetapi biar seterusnya Engkau curahkan kasih-Mu, Roh-Mu kepada kami. 让我们每一个妈妈的生命成为别人的祝福。 Biar kehidupan kami sebagai mama bisa menjadi berkat bagi orang lain. 成为孩子的一个依靠。 Menjadi andalan bagi anak-anak. 成为孩子的一个榜样。 Menjadi teladan bagi anak-anak. 能够成为神国的祝福。 Dan menjadi berkat bagi kerajaan Allah. 主啊，孩子恳求你今天特别来高抹教会里面的每一位妈妈和未来的妈妈们。 Anakmu di sini berdoa biar Tuhan Engkau urapi setiap mama yang ada di gereja dan juga calon-calon mama. 主啊，亲自显明你自己的旨意在我们每个妈妈们的身上。 Biar Engkau sendiri yang menyatakan setiap apa yang Kau tetapkan bagi setiap mama. 也求你今天的灵在我们的聚会当中能够自由的运行工作。 Dan biar saat ini Tuhan Engkau bekerja, Roh-Mu bekerja sebebasnya di tengah kami. 主啊，只要一句话，你能够触动的每一个人的心。 Satu kata saja Tuhan yang dapat menyentuh hati setiap orang. 主，我们的生命就可以改变了。 Maka hidup kami pasti diubahkan. 只要我们能够遇见你，世界上最伟大的妈妈。 Asalkan kami dapat bertemu dengan Engkau yang sesungguhnya juga adalah mama yang luar biasa di seluruh dunia. 我们的生命就不再一样。 Hidup kami tidak sama lagi. 孩子，恳求你今天自由的运行工作吧。 Anakmu bermohon biar Engkau bekerja sebebasnya hari ini. 我们恭恭敬敬的把以下的时间交托给我们最伟大的耶稣。 Kami serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan Yesus kami yang luar biasa. 祷告奉靠耶稣基督名求。 Kami berdoa dalam nama 我们一起 Tuhan 说阿门。 Sama-sama katakan amin. 感谢主，弟兄姊妹们平安。 Shalom semuanya. 刚刚的视频我很感动哈。 Waktu video tadi saya sangat terharu. 那一首歌，我也让我更感动。 Dan setiap lagu membuat saya semakin terharu. 真的，世上只有妈妈好。 Sungguh di dunia ini hanya mama yang paling baik. 有妈的孩子像个宝。 Anak-anak yang punya mama itu bagaikan harta karun. 投进妈妈的怀抱里，我们幸福享不了。 Kita ada di dalam pelukan mama, bahagia tak terkira. 我们相信这首歌赚了很多人的眼泪。 Saya percaya lagu ini tuh bikin air mata setiap orang itu pasti mengalir. 也让我们很想念母亲。 Dan bikin kita tuh jadi rindu sama ibu kita. 做母亲的也真的会很想念孩子们。 Dan yang jadi mama juga pasti jadi rindu sama anak-anak. 我们看到上帝的选民犹太人， Kita lihat umat pilihan Allah bangsa Yahudi. 他有一句谚语是这么说的。 Mereka punya satu pepatah yang mengatakan seperti ini. 因为上帝没有办法到每个角落去照顾每个人。 Karena Tuhan tidak bisa di saat yang sama pergi ke berbagai penjuru untuk menjagai setiap orang. 所以他创造了母亲。 Maka ia menciptakan ibu. 可以从这边可以看到，犹太人对母亲的看法是。 Dari sini kita bisa lihat apa pandangan orang Yahudi terhadap ibu. 母亲就是在家里面看得见的上帝。 Ibu adalah Tuhan yang dapat terlihat di dalam keluarga. 它代表着上帝来照顾家庭中的每一个人。 Dia mewakili Tuhan untuk merawat setiap orang di anggota keluarga. 也就是说，上帝透过他的母亲的母爱，来具体的彰显了神对世人的爱。 Yaitu juga bisa dikatakan melalui ibu ini Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada setiap orang. 世界上最不容易做的一个行业就是妈妈。 Pekerjaan yang paling sulit di seluruh dunia ini adalah jadi seorang ibu. 做妈妈是不需要学习的。 Nah, jadi mama tidak perlu belajar. 母爱也是不用学习的。 Punya kasih ibu juga tidak perlu dipelajari. 他一天24小时，一年365天，天天的没有休假，没有加班费。
Satu hari 24 jam, setiap hari 360 hari, tidak pernah ada libur dan juga tidak ada uang lembur. 有的时候还得不到别人的谅解，对不对？每个妈妈。 Bahkan seringkali itu tidak mendapat pengertian dari banyak orang, benar nggak mama-mama? 但是啊，我们相信这是全世界最重要的工作。 Tapi kita percaya bahwa ini adalah pekerjaan atau profesi yang paling penting di seluruh dunia. 所以啊，我要请现在各位，如果你的妈妈坐在你身边的，跟妈妈说一声：“妈妈，谢谢你，妈妈，我爱你。” Maka sekarang saya himbau untuk yang punya mama duduk di sebelahnya, boleh bilang sama mamanya, terima kasih mama, mama aku sayang kamu. 如果是做别人丈夫的，也要告诉你的太太说：“太太，谢谢你，谢谢你照顾这个家。” Atau mungkin di sampingnya ada suaminya, ada istri di samping, bisa bilang, istriku, terima kasih, aku mengasihimu, terima kasih semua yang kau lakukan buat keluarga ini. 我告诉你们哦，有妈妈在身边真的是很幸福的。 Saya kasih tahu ada mama di sisi kita itu adalah 快借 paling 这个机会 bahagia. 跟妈妈表达一下你的爱。 Nah, ayo cepat-cepat ungkapkan kasihmu buat mama. 阿门。 Amin. 华人呢是一个非常讲究孝道的民族。 Nah, orang Tionghoa itu sangat menaruh perhatian besar terhadap bakti ya. 从古到今的时候，有一句话是说，中国有一句话说“百善孝为先”。 Dari zaman dahulu kala sampai sekarang di kalangan Tionghoa itu ada satu istilah yang mengatakan bahwa bakti itu mendahului segala perbuatan baik. 就是说，所有的善事，孝顺是摆在第一位的。 Artinya bahwa dari segala perbuatan baik apapun juga tetap bakti adalah nomor satu. 我们中华民族也是一个以孝治国的民族。 Dan orang Tionghoa itu membangun negerinya ini dibangun di atas dasar bakti. 孔子大家知道吗？孔子称赞舜，舜也是一个皇帝，他称赞舜说。 Nah, kita tahu Konghucu kan, Konghucu atau Confucius ini dia memuji seorang raja kaisar yang bernama Sun. Dia berkata, 孔子说舜啊，舜是其大孝也与，有点难哦。Oke, 意思就是说舜是以孝行来得了天下。 Jadi kalau orang jadi Confucius memuji Sun dengan mengatakan bahwa Sun itu identik dengan bakti, atau dengan kata lain bahwa oleh perbuatan baktinya ini Sun bisa menguasai dunia. 很多人对基督徒有一个错误的看法，是说基督徒不拜祖先，不孝顺。 Nah, ada banyak yang salah paham dengan orang Kristen, terutama di kalangan Tionghoa, karena mereka berkatakan bahwa orang Kristen itu tidak menyembah leluhur, sehingga artinya mereka tuh tidak berbakti. 其实基督教是非常重视孝道的。 Sebenarnya orang Kristen itu sangat menjunjung akan bakti. 基督徒不是不拜祖先，而是纪念祖先。 Orang Kristen itu bukan menyembah leluhur, tetapi mengenang akan segala kebaikan dan jasa leluhur. 那是形式上的不一样。 Jadi itu di dalam melakukannya itu berbeda caranya. 你知道吗？在旧约的时候，一开始神颁发10诫的时候，其中第5诫就是说要孝敬父母。 Kalau kita ingat kembali ketika Tuhan menurunkan 10 perintah Allah dalam loh batu itu, perintah kelima adalah hormatilah ayah ibumu. 清清楚楚的说到要孝敬父母。 Dengan jelas dikatakan bahwa hormatilah, berbaktilah pada ayah dan ibumu. 在新约哥罗西书3章20节是说到，你们做儿女的，凡事要听从父母，因为这是主所喜悦的。
Lalu di dalam Kolose juga jelas dikatakan bahwa hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal karena inilah yang berkenan di hati Tuhan. 这边说到凡事就是每一件事哦。 Kalau di sini dikatakan dalam segala hal artinya dalam setiap hal. 要听，要顺从父母。 Harus mendengar-dengaran, harus taat kepada orang tua. 这是一个尊重的态度。 Ini adalah sikap penghormatan. 我们必须要去，当然时代不一样了，可是我们必须要学习去尊重父母。 Tentu saja zaman sudah berbeda, tetapi kita harus belajar untuk menghormati orang tua. 千万不要想办法去改变你的父母哦。 Jangan cari segala macam cara untuk merubah orang tuamu. 更不要去教育他， apalagi mengajari dia. 因为神是说做父母教育孩子，不是孩子去教育父母。 Karena Tuhan pun yang Tuhan ajarkan adalah orang tua mengajari anak, bukan anak ajari orang tua. 我们也必须要了解父母成长的环境哦，跟你跟我是完全不一样的。 Kita harus pahami bahwa kondisi di mana orang tua kita bertumbuh itu berbeda dengan keadaan ketika kita bertumbuh. 我们必须用爱、用爱心，然后来很有耐心的告诉父母，而不是企图去改变他。 Jadi kita harus dengan kasih, kita mengerti dan kita memberitahukan kepadanya dengan penuh kasih dari Tuhan. Bukannya kita berusaha untuk merubah dia. 因为你没有办法改变他，因为只有神才能改变另外一个人。 Karena kita sebagai manusia tidak bisa merubah dia. Karena manusia tidak mampu merubah orang lain. Hanya Tuhan yang sanggup untuk merubah. 企图做这件事情的时候，你只是把你们之间的关系弄得更糟糕而已。 Kalau kita ngotot dengan cara seperti yang tadi, cara manusia itu, hubungan kita dengan mama pasti buruk. 在以弗所书6章1节的时候说，你们做儿女的要在主里面听从父母，这是理所当然的。我们的 PPT 呢？ Oke, di dalam Efesus 1 ayat Efesus 6 ayat 1 dikatakan hai anak-anak taatilah orang tuamu karena haruslah demikian. 所以啊，是以真理、以爱心孝顺父母，乃是理所当然的。 Jadi dengan kebenaran dan kasih kita berbakti kepada orang tua itu sudah seharusnya, itu adalah dari Tuhan kehendaki. 同样在以弗所书6章3节说，孝敬父母，使你们得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。 Dan ini selanjutnya dikatakan bahwa dengan berbakti kepada orang tua itu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini adalah perintah Tuhan, janji Tuhan yang penting. 我们神的道真的是全备的，不仅是要讲究孝道，要叫我们要孝顺父母，对于孝顺父母的孩子，神更要给他祝福，让他长寿，这是神的应许哦。 Jadi firman Tuhan itu selalu komplit, bukan hanya untuk mengajari untuk kita taat kepada orang tua, berbakti pada orang tua, tapi anak yang berbakti pada orang tua itu pasti diberkati dan bahagia dan panjang umur. Ini janji Tuhan. 另外，我们来看一看哦，中国人老祖宗发明这个中文的孝字。 Oke, coba mari kita lihat bagaimana orang Tionghoa dari leluhur kita menemukan dan mengembangkan kata berbakti ini. 所以我说嘛，中国人的传统的思想是跟基督教的信仰是相通的。 Nah, makanya saya bisa bilang bahwa orang adat orang Tionghoa itu dengan orang Kristen itu punya pengajaran tuh mirip. 你看，第一个是甲骨文的老字，上面也是一个老人的老字。 Nah, kita lihat yang pertama itu adalah huruf kuno zaman purba ya, huruf bakti. 那么下面是一个孩子的子字。 Nah, yang di bawah itu adalah huruf anak. 好，下一张。 Di lembar berikut ya, di satu lagi. 对，所以。 儿女要敬重父母， jadi anak-anak harus menghormati orang tua. 小的要照顾老的， yang muda harus merawat yang tua. 是先有老的才有小孩子。
yang tua ada dulu, baru ada anak-anak. 是老的要照顾小，关爱小的。 Yang tua harus mengasihi anak-anak. 这样子互相的扶持，就是真正的孝子。 Nah, interaksi saling mengayomi ini barulah dikatakan bakti. 亲爱的弟兄姊妹们，孝顺父母、尊荣父母是我们的本分。 Nah, kita berbakti, kita menghormati orang tua itu adalah kewajiban kita. 也是神的一个命定。 Dan juga perintah ketetapan Tuhan. 我不知道在印尼的你们有没有听过24孝中国的一个民间故事？ Saya nggak tahu di Indonesia apakah pernah dengar cerita-cerita rakyat seperti di Tionghoa yang 24 berbakti. 我们从小老师啊、父母啊都会跟我们讲24位孝顺父母的24个故事。 Kita tumbuh dari kecil sampai dewasa, orang tua kita selalu menceritakan tentang kisah rakyat 24 berbakti ini. 好，许可我来讲1、2个。 Izinkan saya untuk ceritakan 1-2 kisahnya. 第一个称为戏彩娱乐。 Oke, yang pertama itu cerita tentang yaitu tentang pertunjukan hiburan. 来 PPT， 在周朝有一位老来子。 Di dinasti Zhou itu ada seorang pertapa bernama Lao Laizi. 他非常的孝顺父母。 Nah, dia sangat berbakti pada orang tuanya. 他也非常用心的来孝顺父母。 Dia tuh berbakti dengan sepenuh hati kepada orang tuanya. 他有一个图片的，麻烦一下，谢谢。Tolong di ya. 在下，哎，对对对，这个，哎，上一张，16呀，OK。对，你看这个老来子，好，他非常用心的，然后他每天呢都想尽了方法换不同的菜单呢，煮父母的可以吃的食物给他们，奉养他们。 Nah, dia ini sangat berbakti, dia punya berbagai cara dengan sepenuh hati, bahkan apalagi untuk menu makanan tuh dia tuh harus cari yang sesuai dengan orang tuanya. 为什么会说他是老来子呢？因为他自己也是很老了，他已经70几岁了。 Kenapa namanya Lao Laizi atau si tua Laizi? Karena umurnya juga tidak muda lagi, sudah 但是他 72. 每次都穿着那个五彩缤纷的衣服在父母的面前做一些小孩子的动作来让父母开心。 Jadi dia itu tapi udah umur 70-an tapi setiap hari tuh pakai pakaian kayak 5 warna yang ceria. Itu jadi berperan seperti anak-anak di depan orang tuanya, melucu biar orang tuanya senang. 你看他故意挑水结果挑水了以后，在父母面前故意摔倒了，然后水溅到自己身上啊，然后自己又很开心的学小孩子的哭声啊，然后来让父母开心。 Kalau lihat di situ ada gentong air ya, dia tuh sengaja pikul air, terus pura-pura sengaja kepeleset, terus dia niru-niru anak kecil, suara bener-bener anak kecil nangis tuh bikin orang tuanya jadi lucu ketawa. 而且他从来不在他父亲面前说他自己也是老人家了，他从来不说这些话。 Nah, lalu dia di hadapan orang tua, ayah ibunya, dia tidak pernah mengakui atau berkata bahwa dia ini udah tua loh, padahal sebenarnya usianya juga sudah tua. 他是不是对父母非常的用心啊？ Bukankah dia sangat sepenuh hati untuk orang tuanya? 今天呢，我并不是让大家穿着一个那个五彩缤纷的衣服去让父母开心。今天的父母的娱乐有很多。 Bukan berarti saya anjurkan untuk pakai cara dia ya, pakai baju yang aneka warna untuk melucu di hadapan orang tua. Hari-hari ini kan untuk menyenangkan orang tua, bikin hati orang tua senang kan banyak caranya. 但是让我们思想是，今天我们有没有很刻意的、很精心设计的？ 想办法的来让父母开心。 Tapi biar kita bisa berpikir bagaimana, apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh atau bikin kita supaya berpikir bagaimana caranya kita dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati untuk buat orang tua kita tuh merasa senang. 好不好？问问你身边的妈妈，或者是打电话问问看你的妈妈，她还有没有什么事情还想做还没有做，或者想看的一些的邻居啊，她的老朋友啊，有没有这样的人？ 那么他们想见却还没有去见到的。
Kita bolehlah kita tanya mama di samping kita atau mungkin kita telepon tanya. Mungkin dia pengen kunjungi orang yang sudah lama dia mau kunjungin tapi belum kesampaian atau lakukan hal yang dia belum kesampaian untuk lakukan. Kita bisa bantu. 他们还没有什么心愿还没有完成的，陪他们去做吧。 Atau mungkin ada impian mereka yang belum terwujud, ya kita temani mereka untuk wujudkan. Amin. 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 好，第二个故事是枯竹生笋。Nah, kisah kedua menangis rebung bambu. 在三国时代有一位孝子。 Di tiga negara atau Samkok itu zaman itu ada seorang yang anak yang berbakti. 他姓孟，名宗，就是叫做孟宗。 Nah, marganya Mong, namanya Chong, jadi dia itu disebut dipanggil Mong Chong. 那么他幼年的时候，很小的时候，他的父亲就过世了。 Nah, dia ini sudah kehilangan ayah sejak dia masih sangat kecil. 当母亲年纪大的时候，生了一场很大的病。 Lalu waktu ibunya sudah tua itu dia mengidap penyakit yang berat. 那么就在这一个冬天的时候，在风跟雪在交加，就是风雪把这个整个大地通通覆盖的时候。 Lalu pada saat itu musim dingin di mana angin bertiup kencang dan salju menutupi seluruh dataran. 他的妈妈就跟这个梦中讲啊，儿子啊，我好想喝竹笋汤哦。 Tapi mamanya bilang sama anaknya, "Nak, aku pengen minum sup rebung." 这个梦中想，哇，这样的天气全部都是白雪覆盖的，这样的冷的天气，到哪里去找竹笋啊？ Lalu anaknya dalam hati berpikir, waduh, di musim salju seperti ini semuanya tertutup salju, di mana cari rebung? 但是他又不想让母亲失望， Tapi dia tidak ingin ibunya kecewa. 他就跑到了一个竹笋的林里面哦，去对着竹笋一直哭，一直哭，一直哭。 Jadi dia pergi ke hutan di mana hutan bambu dan dia menangis terus-terusan. 然后在那边诉说他多想让他的母亲喝竹笋汤啊。 Sambil menangis dia curhat di situ betapa dia ingin untuk bisa menyediakan sup rebung buat ibunya. 奇妙的事情发生哦。 Lalu hal yang ajaib terjadi loh. 这个地哦，突然间裂开了，好几根的竹笋从地里面冒出来耶。 Lalu dari tanah itu terbelah, lalu keluarlah rebung bambu. 他真的高兴的把这个竹笋采回去了以后，煮了竹笋汤给他的母亲喝。 Maka dia dengan sangat gembira bersuka hati dia lalu bawa pulang itu rebung bambu dan masak buat ibunya. 说也奇怪啊，这个妈妈喝了这个竹笋汤，病就好了。 Yang ajaibnya setelah mamanya makan sup rebung ini malah sakitnya jadi sembuh. 这是一个孝心感动天的故事。 Ini adalah kisah sebuah berbakti yang menyentuh, menggerakkan langit. 这个孝子他为了想满足妈妈的愿望，所以他的孝心连上天都感动了，就为他效力。 Anak ini begitu berbaktinya, hatinya yang begitu berbakti sampai menggerakkan langit untuk bekerja atau membantu dia mewujudkan. 问问看你隔壁的妈妈，你旁边的妈妈，妈妈你最想吃的是什么东西？ Kamu boleh tanya mama di sebelahmu, mama kamu yang kamu pengen banget sekarang pengen makan apa? 我们有尽力的去满足妈妈吗？ Apakah kita udah berusaha untuk memuaskan hati mama? 嘿，不要告诉我说你连妈妈喜欢吃什么都不知道哦。 Jangan bilang sama saya, mama kesukaan mama makan apa aja kamu juga nggak tahu. 好，等一下聚会结束以后，就带妈妈好好的去吃一顿她喜欢吃的东西。 Oke, nanti selesai ibadah boleh pergi bawa mama untuk makan makanan yang dia suka. 妈妈们呢，你也不要拒绝，不要老是为了为孩子省钱哦。我们也是要学习接受孩子的爱。 Nah, mama yang para ibu ini, para mama, jangan menolak anak-anak mau berbakti. Kita juga harus terima mereka menyatakan kasih. Jangan udah hemat-hemat anak-anak punya uang. Jangan begitu.
阿门。好，我们接着来看看耶稣怎么孝顺他的母亲。Oke, berikut mari kita lihat bagaimana Yesus dia berbakti pada ibunya. 我们知道耶稣从小他就很听他妈妈的话。 Kita tahu Yesus ketika dia kecil dia sangat dengar-dengaran perkataan ibunya. 圣经上面记载耶稣的智慧和身量，并神和喜爱他的心都一起增长。 Kita tahu bahwa Alkitab mencatat reputasi Yesus, hikmat, kasih Allah dan manusia terhadapnya terus bertambah mengikuti setelah dia tumbuh besar. 这个故事记载在路加福音2章40节到52节。 Nah, kisah berikut ini tercatat di dalam Lukas pasal 2 ayat 40 sampai 52. 我们看直接下面印尼文的就好了。Oke, kita lihat langsung ke bahasa Indonesia aja. 圣经上记载的说，耶稣渐渐的长大，强健起来了。 Nah, di situ dikatakan anak itu Yesus bertambah besar menjadi kuat. 他充满了智慧，有神的恩在他的身上。 Nah, dia penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. 每年到了逾越节的时候耶稣的爸爸妈妈就会带他到耶路撒冷去。 Nah, setiap kali Paskah, ayah ibu Yesus bawa dia pergi untuk menghadiri. 那么，当耶稣12岁的时候，他们按着节期的规矩，然后带了耶稣上了圣殿。 Nah, waktu itu ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka seperti lazimnya hari raya, semuanya mereka turuti dan mereka pergi ke Yerusalem. 他们守满了节期的时候，然后父母整个的团队就要回去了。 Nah, setelah merayakan hari raya itu, mereka semuanya pulang kembali. 那么圣经上记载，耶稣并没有回去，他待在耶路撒冷。 Tetapi Alkitab mencatat Yesus tidak kembali bersama mereka, dia tetap tertinggal di Yerusalem. 但是他的爸爸妈妈并不知道Tapi papa mamanya nggak tahu. 他们已经走了1天的路程了，他们还以为是说耶稣是在其他同行人的中间。 Nah, mereka sudah 1 hari perjalanan, mereka mengira dia ada di tengah kelompok yang lain yang bersama-sama mereka pulang. 后来玛利亚觉得奇怪了，她就到她的亲族还有熟识人当中去找耶稣。 Lalu Maria merasa nggak enak, merasa aneh tuh dia cari di kelompok-kelompok yang lain, kenalan-kenalannya. 哎呀，找了半天找不到耶，我的耶稣在哪里呀？ Cari seharian tidak ketemu. Waduh, Yesus aku di mana ya? 没有办法，他们的父母只能够回到耶路撒冷，再继续去找耶稣。 Nah, mau nggak mau orang tuanya kembali ke Yerusalem untuk mencari dia. 经上记载说，过了3天，他们在圣殿当中遇见了耶稣。 Nah, di dalam Alkitab mencatat setelah lewat 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. 耶稣坐在教师的中间呢，一边听一边问。 Nah, Yesus saat itu mereka temukan dia sedang di antara para pengajar dan dia sedang tanya jawab dengan mereka. 这边47节是讲说，凡听见他的，都稀奇他的聪明和他的应对。 Nah, di ayat 47 dikatakan semua yang mendengarkan dia sangat heran takjub akan kecerdasan dan segala jawaban yang diberikannya. 48节，他的父母当然看到了，也是很稀奇。 Nah, di ayat 48 dikatakan waktu orang tuanya melihat seperti itu, juga melihat dia seperti itu, mereka juga tercengang. 但是他的母亲心里面因为太着急了，然后就跟耶稣发出了有一点点怨言的意思，是说：“我儿啊，你为什么像我们这样行呢？看啊，你的父亲和我伤心的来找你。” Tapi hati sebagai seorang ibu, hatinya itu ada sedikit keluhan karena khawatir ya. Jadi dia sebagai ibu dia makanya ngomong sama Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian pada kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." 耶稣回答说，他以神子的身份回答说：“为什么要找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？” Tetapi Yesus menjawab di dalam status sebagai anak Allah. Dia berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" 耶稣当然是指他天上的父。 Di sini tentu saja Yesus merujuk kepada Bapaknya yang di surga.
但是他说这个话，他们并不明白。 Tetapi apa yang dia katakan, mereka sama sekali tidak mengerti. 耶稣，但是经上记载说，耶稣仍旧顺服他的父亲跟母亲，跟他回到了拿撒勒。 Tetapi di ayat berikutnya 51 di situ dikatakan tetapi Yesus tetap taat kepada orang ayah ibunya dan mengikuti mereka kembali dari Yerusalem ke Nazaret. 耶稣这个时候已经12岁了。 Karena saat ini Yesus sudah berusia 12 tahun. 对以色列的男子来说，这个年纪就是从孩子要变成大人的年纪了。 Nah, bagi orang Yahudi di sini, orang Israel di usia ini adalah masa akil balik dari anak menjadi orang dewasa. 也就是说，耶稣他已经可以决定他是不是留在圣殿接受拉比的教导了。 Nah, dengan kata lain bahwa di sini Yesus sudah berhak untuk menentukan apakah untuk dia bisa hidup lepas dari orang tua, dia bisa tinggal di Bait Allah untuk menerima pengajaran dari guru-guru. 但是我们看到耶稣他并没有使用这样的权利。 Tapi kita lihat di sini Yesus tidak menggunakan hak dia itu. 他顺服的跟着父母回到了拿撒勒。 Tetapi dia dengan taat, dia ikut orang tuanya kembali ke Nazaret. 耶稣在世上成为人子的时候，他是非常听话的一个孩子。 Ketika dia sebagai anak manusia di dunia ini, dia adalah anak yang sangat dengar-dengaran. 我们再看另外的一个耶稣行的第一个神迹。 Lalu mari kita lihat mujizat pertama yang dikerjakan Yesus. 是让水变成酒的神迹。 Yaitu mujizat merubah air jadi anggur. 这个故事大家都很熟悉哈。Cerita ini semuanya pasti sudah tidak asing ya. 我们知道，在约翰福音记载说，这是耶稣行的头一件神迹。Di dalam Alkitab kita tahu bahwa ini adalah mujizat pertama yang dilakukan Yesus di dunia. 那时候圣经上面记载是说，耶稣的母亲玛利亚告诉耶稣说：“耶稣啊，儿子啊，没有酒了呢。” Nah, waktu itu ibunya Maria bilang sama Yesus, anak, udah tidak ada anggur. 你看看这么大的场面，没有酒了呢。 Ini pesta begitu besar ya, anggur habis sama sekali loh. 没有酒怎么样去欢庆呢？ Duh, kalau misal anggur kalau nggak ada lagi gimana menjamu para tamu? 可是耶稣对他的母亲怎么说呢？ Tapi apa yang Yesus katakan pada ibunya? 他说：“我的时间还没有到。” Dia katakan, waktuku belum tiba. 我的时间还没有到耶。 Waktuku belum tiba, dia katakan loh. 但是我们的耶稣，他为了不让母亲玛利亚失望，耶稣还是顺了他母亲的意，使水变成了酒。 Tapi karena tidak ingin ibunya jadi kecewa, dia tetap menuruti keinginan ibunya dan dia merubah air menjadi anggur. 这是我们耶稣孝顺他母亲的方法。 Ini cara Yesus untuk berbakti kepada ibunya. 我每次在讲孝顺，孝顺。 Setiap seringkali kita bicara tentang kesalehan berbakti. 孝比较抽象，不一定能够做得很好。 Berbakti ini kalau kedengarannya seperti besar gitu ya, terlalu kayaknya serius banget, sepertinya kita nggak sanggup untuk melakukannya dengan baik. 但是我们可以明白父母的心意，可以明白妈妈的心里面想的是什么，我们可以做到顺。 Tetapi untuk kita menuruti itu seperti menuruti orang tua itu akan lebih mudah. 我们可以顺服父母的心。 Kita bisa menuruti, kita bisa mengikuti hati atau keinginan dari orang tua. 千万呢，现在很多的孩子是跟父母是对着干的。 Tapi kenyataan zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang selalu bertentangan dengan keinginan orang tua. 明明知道妈妈想要你这样，对不起，我偏不要，怎么样？ Udah tahu mama maunya begini, tapi saya nggak mau kayak begitu, saya mau sebaliknya, mau apa? 有的时候父母的意思并不是很能够
跟我们的心意或看我们的想法一样。 Ya, seringkali memang pandangan kita atau pemikiran kita itu berbeda dengan orang tua. 但可不可以学耶稣一样，勉强自己一点？ Tapi bisa nggak kita belajar seperti Yesus, paksain diri kita sedikit? 为了孝的缘故，为了父母开心的缘故， demi alasan berbakti, demi untuk menyenangkan hati orang tua, 我们就顺着父母的心意去做吧。 Nah, kita turuti hati orang tua, kita lakukan. 好，我们再看耶稣，他是一个按照他人子的身份责任去奉养父母的人。 Berikutnya mari kita lihat menurut sebagai seorang anak manusia, tanggung jawabnya dia lakukan. 这个故事是记载在约翰福音19章。 Ya, kisah berikut ini ada tercatat di Yohanes 19 ayat 27. 奉养父母乃是一生一世的。 Merawat memelihara orang tua itu adalah seumur hidup. 主在十字架上面的时候，他仍然纪念不放心他地上的母亲。 Nah, sekalipun Yesus sudah naik ke salib, tetapi dia masih khawatir memikirkan akan nasib ibunya di dunia ini. 他把奉养母亲的责任交托给他的门徒约翰。 Maka dia menyerahkan tanggung jawab memelihara orang tua atau ibunya kepada muridnya yang ada di dekatnya. 我看这个是在十字架下面呢发生的一个非常美丽的一个故事。 Jadi kita lihat terjadilah hal yang indah di bawah kaki salib ini. 耶稣在十字架上，他极其痛苦的时候， Waktu Yesus sedang menderita di atas kayu salib, 他还是纪念他的母亲。 dia masih teringat akan ibunya. 那我们看到这时候玛利亚的心，当然也是像一把刀子插在他的心上一样，很痛苦的。 Saat ini juga kita lihat betapa Maria sebagai ibu hatinya seperti ditusuk dengan pisau begitu 他从 menderita. 耶稣被鞭打开始，然后他就一步一步拖着非常沉重的步伐，跟着耶稣到了十字架的下面。 Sejak Yesus pikul salib berjalan dalam penderitaan karena sudah dicambuk, dianiaya selangkah demi selangkah, Yesus berjalan pikul salib, dia tetap ikut terus. 其他的人呢，都因为害怕而跑掉了。 Banyak orang yang karena ketakutan sudah meninggalkan Yesus. 这个时候，耶稣就将他最心爱的母亲托给他的门徒约翰。 Nah, saat inilah Yesus menyerahkan ibunya yang dia kasihinya kepada anak murid yang dia sangat kasihi juga, yaitu Yohanes. 也许耶稣他自己的兄弟，他们也是害怕，因为这个时候他们还不相信自己的哥哥就是弥赛亚。 Mungkin saat ini saudara-saudara Yesus juga dia punya saudara-saudara, tetapi mereka juga ketakutan karena mereka juga tidak percaya kalau dia Mesias. 也许他其他兄弟的经济状况也不是那么好。 Dan mungkin juga kondisi dari orang saudara-saudaranya ekonominya juga tidak baik. 但是可以确定的是，那时候的玛利亚是已经守了寡。 Tetapi kita bisa yakin pada saat itu Maria sudah menjanda. 我们看到了，从此以后，约翰就把玛利亚接回他自己的家中去，好好的奉养她。 Dan kita bisa lihat selanjutnya bahwa akhirnya Yohanes menerima Maria di rumahnya. 所以能够奉养父母到他们回天家，是我们做子女的很大的一个福气。 Jadi bisa memelihara orang tua sampai mereka meninggalkan dunia ini adalah berkat yang paling besar buat kita. 如果父母在我们小的时候，他养育我们、教育我们是没有条件的。 Kalau ketika orang tua kita waktu kita masih kecil mereka pelihara kita tanpa syarat. 所以我们更求神给我们这样的恩典，让我们有机会能够尽心尽力的 奉养我们的父母，照顾他们，一直到他们回到天家。 Nah, biarlah kita minta anugerah seperti ini kepada Tuhan untuk kita mampu merawat mereka dengan sungguh-sungguh sampai mereka kembali kepada Tuhan. 千万不要觉得
年老的父母是一个负担，是一个压力。 Jangan sekali-sekali kita merasakan menganggap bahwa orang tua yang sudah tua itu adalah beban, tanggung jawab yang berat buat kita. Amin. Amin. 今天是母亲节， Hari ini hari ibu. 重点是提醒我们，身为人的子女的，要对母亲要好好的珍惜。 Biar hari ini kita sebagai anak, kita boleh benar-benar menghargai akan ayah ibu kita. 而且要孝顺，并且尊荣父母。 Dan menghargai serta berbakti menghormati ayah ibu. Amin. 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 我们要请牧师为我们在座的每一位母亲来祝福。 Mari kita akan undang gembala kita untuk berkati para ibu. 感谢主，我们已经听了神的话。 Puji Tuhan, kita sudah dengar tentang kebenaran hari ini. 今天母亲节， Hari ini hari ibu. 神要祝福每一位母亲， Tuhan mau memberkati setiap ibu, 年轻的母亲，年老的母亲， baik ibu yang muda, baik ibu yang sudah berusia lanjut, 教会属灵的母亲。 dan ibu rohani di gereja. 神知道，作为一位母亲是不简单的。 Tuhan tahu menjadi seorang ibu itu tidak mudah. 你们都辛苦了， Kalian sudah susah payah. 你们已经做母亲，已经付出很多的代价，为着你们的儿女。 Sebagai jadi ibu, kalian sudah bayar harga yang luar biasa bagi anak-anak. 但是神是何等的爱每一位母亲， Tapi Tuhan begitu mengasihi setiap ibu, 和属灵的母亲。 juga ibu rohani. 你们对孩子的照顾与保护， Penjagaan, pemeliharaan, perlindungan buat anak-anakmu. 对孩子的养育与疼爱， Perawatan dan kasih sayang buat anak-anak. 对孩子的忍耐和包容， Kesabaran dan pengertian untuk anak-anak. 对孩子的教导和栽培， Didikan dan menemani setiap anak-anak. 孩子出生到长大， Dari anak lahir sampai beranjak dewasa. 你们对孩子的劳苦和牺牲， Segala kesusah payah dan pengorbananmu buat anak-anak. 安慰孩子流泪祷告， Berdoa bercucuran air mata demi anak-anak. 你们是伟大的母亲。 Semua ini kalian adalah ibu-ibu yang luar biasa. 神非常的了解、明白你们。 Tuhan sangat mengerti akan kalian. 现在，凡做母亲的，请你举起你的双手， Biar 神 saat 要 ini 祝福每位母亲。 semua ibu mari angkat tangan, Tuhan mau memberkati semua ibu. 亲爱的母亲， Ibu yang terkasih, 愿神大大的赐福你。 biar Tuhan berkati engkau berlimpah-limpah. 今天神以笑容迎接你， Tuhan menyambut engkau dengan senyuman hari ini. 神以慈爱拥抱你， Tuhan memeluk engkau dengan kasih setianya. 神以恩手祝福你。 Tuhan dengan tangan anugerahnya memberkati engkau. 愿神大大的祝福你， Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. 在世上成为一个好母亲。 Menjadi ibu yang baik di dunia ini. 愿神你赐福你的子孙都成为义人，充满全地。 Dan Tuhan berkati keturunanmu, anak cucumu menjadi orang-orang benar yang memenuhi bumi. 成为孝信母亲的儿女。 Menjadi anak-anak yang berbakti kepada ibu. 愿神使你刚强壮大。
Tuhan membuatmu kuat, gagah perkasa. 好榜样的母亲荣耀神。 Menjadi ibu-ibu yang penuh teladan memuliakan Tuhan. 在神耶稣基督的母亲， Yaitu ibu-ibu yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. 敬畏神的母亲， Menjadi ibu-ibu yang takut dan hormat akan Tuhan. 你们是有福了。 Kalian semua berbahagia, diberkati. 你们爱神爱众人的心是有福了。 Kalian yang punya hati mengasihi Tuhan dan sesama, berbahagialah kalian, 现在 diberkatilah. 神降下一切丰盛的恩典， Saat ini Tuhan curahkan berkat yang berkelimpahan. 大大的祝福你， Memberkati engkau sebesar-besarnya. 充满你的一生。 Memenuhi seumur hidupmu. 哈利路亚， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Amin. 谢谢牧师。 Terima kasih, Tuhan. 都是你的恩典，一切都是你的恩典，不停献上赞美感恩，永远活在主恩典中。一起来唱，一切都是你的恩典，一切都是你的恩典，不停献上赞美感恩，永远活在主恩典中，永远活在主恩典中。永远活在主恩典中。哈利路亚！我们读预备心，我们先要手圣餐。 Mari kita siapkan hati, kita memasak perjamuan kudus. 在没有手圣餐以前，神常常提醒我们。 Sebelum kita perjamuan kudus, Tuhan ingatkan kepada setiap kita, 我们每逢吃这饼喝这杯，就是表明主的死，这等到他再来。 setiap kita makan dan minum roti dan anggur ini, kita sedang mengingat akan Tuhan Yesus sampai Dia datang. 每次我们守圣餐，其实我们正在等候主的再来。 Berarti setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita menantikan kedatangan Tuhan kembali. 等候主的再来，神要我们预备，好好预备我们自己。 Saat menunggu Tuhan datang, Tuhan mau setiap kita mempersiapkan diri dengan baik. 成为一个合神心意的人， Menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. 成为基督的幸福。 Menjadi mempelai Kristus. 我们大家默默的祷告， Mari kita berdoa masing-masing. 我们每个人向主开声，求主在这饶恕我们所有一切的罪过。 Mari kita buka suara, kita minta ampun sama Tuhan atas setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. 无论我们的思想、我们的口、我们的心、我们的一切的作为，犯得罪了神的，这个时候求主饶恕。 Baik itu adalah pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita, hati kita, segala sesuatu yang kita berdosa terhadap Tuhan. Mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Oh, 主耶稣，主耶稣， Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, 我们在这里， ini kami 在你面前，我们是赤露敞开的，没有任何个隐 di 藏。 hadapan-Mu kami terbuka, Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. 主啊，你知道我们所犯的任何的罪， Engkau tahu setiap dosa yang kami lakukan. 我们谦卑在你面前，求你饶恕我们。
Dan saat ini kami ada di hadapan-Mu, kami minta Tuhan ampuni kami. 求你洗净我们一切的罪过， Bersihkan kami dari setiap pelanggaran kami. 除去我们一切的不义。 Mengampuni kami dari setiap ketidakbenaran kami. 感谢主， Terima kasih Tuhan. 愿你慈爱你的信色，这个时候来充满我们。 Biarlah kasih setiamu, kebaikanmu saat ini memenuhi setiap kami. 恢复我们， Pulihkan kami. 饶恕我们。 Ampuni kami. 从你的仆人直到每个同工、每个弟兄姐妹， Mulai dari hamba-Mu sampai kepada setiap pengerja dan juga semua jemaat-Mu. 感谢你主耶稣， Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢你主耶稣。 Terima kasih Tuhan Yesus. 我当日传给你们，原是从主领受的， Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, 就是主耶稣被卖的那夜，拿起饼来， yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. 举起我们的饼， Mari kita angkat roti kita. 就写了，就擘开说：“这是我的身体，为你们死的。” Sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dan memecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 你们应当如此行，为的是纪念我。 Perbuatlah ini menjadi peringatan akan 我 aku. 们手上手提的饼代表耶稣的身体为你为我破碎。 Dan roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi engkau dan aku. 尊敬他， Mari kita hormati 奉耶稣基督的名一起领受。 dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 饭后也照样拿起杯来，举起我们的杯， Demikian juga dia mengambil cawan setelah makan. Mari kita angkat cawan kita. 说这杯是用我的血所立的新约。 Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh 你们 darahku. 每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。 Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 举起我们的杯， Dan ini 这 adalah 杯是 cawan 感 kita. 恩，这杯是感恩的杯， Adalah cawan pengucapan syukur 代表耶稣的宝血为你为我流 yang 出。 melambangkan darah Yesus. 我们尊敬他， Mari kita hormati dia 奉耶稣基督的名一起领受。 dan kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 耶稣，感谢你， Tuhan Yesus, terima kasih. 感谢你，你的爱是何等的大， Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. 我们无法报答。 Kami nggak bisa balas. 求你加倍给我们力量， Mari Tuhan berikan kami kekuatan-Mu lebih lagi. Untuk kami boleh makin mengasihi Engkau. 更深的爱你， Makin dalam mengasihi Engkau. 更愿意摆上自己 Lebih bersedia memberikan hidup kami sepenuhnya 来服侍你， untuk melayani Engkau. 侍奉你的子民。 Berkati umat-Mu. 感谢赞美你， Terpuji nama-Mu. 哈利路亚， Haleluya. 阿门，阿门。 Amin. 一切都是你的恩典，一切都是你的恩典，不停献上赞美感恩，永远活在主恩典中。一切都是你的恩典，一切都是你的恩典，不停献上赞美感恩，永远活在主恩典中，永远活在主恩典中，永远活在主恩典中。
我们结束祷告。哈利路亚。 Kula basyakara bala 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 basyakara bala 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 bala. Kula basyakara bala 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 bala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinanmu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan di mana hari ini Tuhan kami boleh merayakan hari Ibu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pengajaran-Mu melalui firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Di mana kami diajarkan Tuhan supaya kami menghargai Ibu kami Tuhan. Sebagai anugerah yang luar biasa dari Tuhan. 珍惜我们的母亲，因为她是神给我们很大的恩典。 Biarlah kami boleh mentaati Tuhan orang tua kami Tuhan. 我们的父母， supaya kami dipanjangkan umurnya Tuhan, 直到我们可以在地上长寿 dan diberkati Tuhan. 而且蒙福。 Kami juga bersyukur untuk Ibu Debbie ya Tuhan yang telah membawakan firman-Mu. 因为郑姐已经说出了你的话语， Engkau urapi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berikan dia hikmat yang dari surga Tuhan. 你的智慧，从天上而来的智慧。 Sehingga dia Tuhan boleh Tuhan menjadi ibu Tuhan buat anak-anaknya Tuhan dengan luar biasa dan menjadi berkat buat keluarganya Tuhan. 直到他能够成为一个很棒的母亲给他的孩子，而且可以成为他家庭的祝福。 Dan dia juga boleh menjadi ibu buat kami semua Tuhan. 也给我们每一个人，他也可以成为属灵的母亲。 Yang selalu Tuhan mengasihi kami, mengajar kami Tuhan. 是爱我们，教导我们。 Sehingga kami boleh memiliki pelayanan yang lebih luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. 每个人都能够更荣耀你，在我们的服事上能够更荣耀你。 Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko bersama keempat wakilnya Tuhan. 主任牧师还有4位副牧交在你手中。 Seluruh keluarga besarnya Tuhan. 他们的大家庭。 Juga semua gembala-gembala rayon Tuhan, gembala cabang, gembala ranting. 每个堂会的牧师们。 Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. 从整个印尼。 Bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan Yesus. 一直到列国。 Biarlah kiranya Tuhan, setiap kami Tuhan mau mentaati Tuhan apa yang disampaikan oleh kepala sidang Tuhan Yesus. 你已经给我们主任牧师的意向。 Kami mau saling unity Tuhan satu dengan yang lain dan kami mau saling mendoakan juga Tuhan Yesus. 而且就是互相代祷。 Kami percaya ya Tuhan, setiap visi dan misi yang Kau berikan kepada gembala sidang kami Tuhan. 你给我们主任牧师的意向。 Itu juga boleh dilakukan oleh setiap kami ya Tuhan Yesus. 我们每个人都能够遵行。 Khususnya kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gembala rayon kami Tuhan Pak Samuel Gunawan. 我们也为我们区牧祷告Pak Samuel Gunawan. Untuk Pastor Petrus, Pastor Paulus Tuhan. 还有我们的保罗跟彼得牧师。 Untuk Pak Johan ya Tuhan, untuk Pak David dan juga Pak Helambang Tuhan. 我们的罗牧师，还有 David 牧师，还有 Herlambang 牧师，交在你手中。 Kami percaya kesehatan, kekuatan, panjang umur Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. 你给他们主啊，健康、喜乐、长寿。 Dan kami semua Tuhan boleh menjalankan amanat agung-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Pentakosta ketiga juga boleh terjadi di Indonesia ini Tuhan Yesus. 我们要遵行你的大使命，一直与第3个五旬节能够成就在印尼。 Lebih Tuhan, Kau juga telah memberikan kami satu tempat di
APT Azusa Street, Los Angeles, Tuhan Yesus. 你也是已经给我们在洛杉矶的祷告塔。 Kami percaya semua yang telah Engkau sampaikan, Tuhan, itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. 我们知道你所应许给我们的全部要成就。 Kami doakan ya Tuhan untuk renovasi yang telah dilakukan di bulan Mei ini, Tuhan. 让这个5月份所进行的装修，在洛杉矶的祷告塔。 Dan juga setiap ekspedisi pengiriman barang akan Kau percepat di dalam nama Tuhan Yesus. 货的运输全部也是可以更快，奉耶稣基督的名。 Dan setiap Tuhan dana yang dibutuhkan walaupun semakin naik Tuhan, tapi karena ini semuanya dari Tuhan akan Kau genapi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. 虽然涨价，但是我们知道全部的费用你必定会足够，奉耶稣基督的名。 Kami rindu ini akan memberkati Amerika, akan memberkati Kanada, Tuhan. 我们渴慕这个祷告塔能够祝福美国，祝福加拿大。 Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara-negara Asia. Kami berdoa ya Tuhan untuk Taiwan, Tuhan, untuk Hong Kong, Tuhan, untuk Singapura, untuk Malaysia, Tuhan, untuk Korea, Jepang, Tuhan, supaya mereka juga boleh terlibat, Tuhan, di dalam menjalankan amanat agung-Mu, Tuhan Yesus. 这个亚洲国家也可以，就是参入在成全完整主的大使命里面。 Kami percaya seperti yang Kau nubuatkan, Tuhan, itu semua akan kembali ke Yerusalem, Tuhan. 发的预言的，我们全部要回到耶路撒冷。 Kami percaya Engkau, Tuhan, akan membawa bangsa Israel, Tuhan, untuk menyembah kepada Allah yang benar, Tuhan. 我们相信你会带以色列人来拜那永活真正的神。 Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢你。 Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia, Tuhan. 我们也是为印度尼西亚祷告。 Kami percaya Tuhan Kau mengasihi Indonesia, Tuhan. 我知道你爱印度尼西亚。 Indonesia adalah biji matamu, Tuhan Yesus. 印度尼西亚就是你眼中的瞳人。 Bahkan Kau mempunyai rencana yang besar untuk Indonesia, Tuhan. 你在印度尼西亚有很大的计划。 Pulihkan Indonesia, Tuhan. 恢复印度尼西亚。 Setiap virus yang mengganggu, Tuhan, akan Kau patahkan, Kau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. 所有打扰我们的病毒，你必定会打破，奉主耶稣基督的名。 Ke depan nanti, Tuhan. 将来 Indonesia akan menjadi teladan buat bangsa-bangsa lain, Tuhan. 印尼能够成为列国的榜样。 Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢你。 Berkati setiap kami. 祝福我们每个人。 Berkati anak-anak-Mu, Tuhan, yang ada di Mandarin Service, Tuhan. 祝福你在华语堂的每一个弟兄姊妹。 Semua kami mau bersatu hati, Tuhan. 我们每个人要同心合一。 Untuk terus, Tuhan, melayani Engkau lebih dan lebih lagi, 继续 Tuhan. 服侍你，更多的服侍你。 Mandarin boleh gereja yang kecil, Tuhan. 虽然华语堂的一个小的教会， tapi kami percaya, Tuhan, 但是我们相信 Engkau punya rencana-rencana yang dahsyat untuk Mandarin, Tuhan. 你在华语堂有很大的计划。 Terima kasih, Yesus. 感谢你，主耶稣。 Suara manusia telah berhenti. 人的声音已经停了， Tapi biarlah suara Roh Kudus-Mu, Tuhan, 让圣灵的声音 terus beracara di tengah kami. 继续对我们每个人说话。 Dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督的名祷告， kami sudah berdoa. 我们已经祷告。 Haleluya. 哈利路亚。 Amin. 阿门。 Amin. Amin, amin. 我们感谢主，
Kita bersyukur. 因为今天我们今天是母亲节。 Hari ini adalah hari ibu. 我们每个女生来侍奉神。 Jadi setiap yang melayani itu adalah yang wanita. 今天我就是特别为病人祷告。 Dan hari ini saya akan mendoakan jemaat yang sakit. 在以赛亚61章1节说。 Di Yesaya 61 ayat pertama berkata, 主耶和华的灵在我身上。 Baca sampai selesai. 主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，在前我以后伤心的人，报告被掳的人，释放被救的出监牢。 Amin. Amin. Roh Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Amin. Amin. 主啊，我们今天我们华语堂不单单我，但是你们，我们大家庭会有，我们特别把我们的 家人，我们的亲戚，我们的朋友生病的交托在你的面前。 Tuhan, saat ini setiap kami Tuhan yang di Mandarin Service berdoa bagi keluarga kami, teman kami, saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit. 我们同心合意来祷告。 Dan kita mau bersatu hati kita berdoa. 主，因为你说， 当我们同心祷告， Tuhan, Kau berkata saat kami sehati untuk berdoa, 是蛮有能力。 itu punya kuasa. 主，你自己来恩膏这个生病的人。 semua yang sakit. 主圣灵，我们奉主耶稣基督的名。 Roh Kudus, kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan darah Yesus. 主啊，你说，当我们把这个病人来到你的面前，谦卑的人，愿意被你医治的人来到你的面前。 Dan saat kami membawa Tuhan orang-orang sakit yang rendah hati, yang bersedia mau disembuhkan oleh Engkau. 主，你用你的膏油膏抹他们。 Engkau akan mengurapi mereka dengan minyak-Mu. 你用你的恩膏来医治他们。 Dan dengan urapan-Mu Kau sembuhkan mereka. 主，我们把明家的哥哥金家、ibu Ayung、ibu秀梅、把威宏、ibu心情、温丽、姐姐阿安。 Ibu 秀梅把阿进、Ibu 再芬交托在你的手中。 Kami serahkan Kinca, Ibu Anyong, Ibu Sietme, Bapak Wihyong, Ibu Sicin, Wenli, Cici dari Koaan, Ibu Suime, Pak Acin, dan Ibu Jaifen ke dalam tangan kasih-Mu. 你看着他们的疾病，他们的受伤，他们的挂虑。 lihat Tuhan, sakit penyakit mereka, luka mereka, dan juga kekhawatiran mereka. 主啊，我们奉主耶稣基督的名， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 抛弃他们的难过。 Tuhan sendiri yang buang setiap segala sesuatu yang membuat mereka sedih. 抛弃他们的重担。 Lepaskan setiap beban mereka. 抛弃他们的忧伤。 Lepaskan Tuhan setiap kesengsaraan mereka. 主，我们求你，我们在这里求你。 Tuhan, kami minta kepadamu, kami mohon padamu.
给他们平安， Berikan damai sejahtera-Mu pada mereka. 赐给他们医治， Sembuhkan mereka 释放每个人。 dan lepaskan mereka. 奉主耶稣基督的名， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们相信你的灵应许工作在他们的身上， Kami tahu Roh-Mu bekerja di tubuh mereka. 不断的医治，不断的 Terus 恩膏，不 menyembuhkan. 断的释放， Terus mengurapi. Terus melepaskan. 让他们的自由的医治，成为你的见证人。 Sehingga mereka benar-benar dilepaskan, disembuhkan, dan menjadi saksi-Mu. 他们自己经历你的恩典，你的奇迹， Dan mereka mengalami anugerah-Mu, mukjizat-Mu. 让每个人都起来做见证，为主发 Semua 光。 boleh bangkit dan menjadi saksi-Mu. 我们感谢主， Kami mengucap syukur 奉主耶稣基督的名祷告，哈利路亚， dalam 阿 nama Tuhan 门。 Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 举起我们的双手，领受祝福。 Mari kita angkat tangan, kita terima doa berkat. 神所爱的众儿女， Anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, 带着神丰盛的祝福， terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. 当念天父的慈爱， Biarlah kasih dari Bapa di sorga, 主耶稣基督的平安和喜乐， damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, 圣灵不停的恩膏大大的浇灌下来， pengurapan Roh Kudus yang terus mengalir tercurah bagimu, 充满他的众儿女们， memenuhi setiap anak-anak Tuhan. 从今时直到主耶稣再来， Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, 在天空他要迎接他的众儿女们， Dia akan menjemput kita di awan-awan yang permai, 把我们带到永恒的国度里，直到永永远远。 membawa kita ke dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. 哈利路亚，阿门。 Haleluya, amin. 主耶稣祝福你们。 Tuhan Yesus berkati.